recording. Okay. Okey, kita tengok soalan satu. Alright, a novice golfer on a green stick 3 strokes. Dia ambil 3 kali pukulan to sink the ball. The successive displacement of the ball D1 is 4.02 to the north and D2 2.02 meter northeast and D3 is 1.2 meter at 30 degree west of south. Okay, yang pertama, awak tengok awak punya T1, dia cakap T1 is equal to 4.20 meter knots. Betul tak? Okay, betul. So kat sini kalau awak ada north, south, east, west. Betul? Okay. So D1 awak dia ke utara, to the north. So something like this. Okay, so this is your D1. Okay, faham? Okay, D2 awak dia northeast. Bermaksud bila dia ada perkataan northeast ataupun east south ataupun west south di antara dua, dia mesti berada di in between yang dikata tu lah. Kalau kat sini north dengan east kan. So dia akan berada di antara northeast ni dan sudut dia is always 45 degree. Okay, dia sentiasa 45 degree. Dekat sini, this is awak punya northeast. Northeast awak, dia punya sudut adalah 45 degree. So awak punya D2 is somewhere here. Okay, dia punya sudut daripada paksi X dekat ekor dia adalah 45 degree. This is your D2. Okay, and then D3 pula dia kata 1.2 meter at 30 degree west of south. So kita ambil dekat south ni, kita pergi ke west. So this is your south. Okay, this is your south. Kita nak menuju ke west sebanyak 30 degree. Right? So it's something like this. You punya, saya buat warna merah lah. Okay, you punya direction dia seolah-olah macam ni. Okay, sudut dekat sini yang 30 degree. Okay, boleh faham? Macam mana saya dapat sudut dia dekat bertangkup dengan paksi Y? Boleh faham? Okay. Boleh. Boleh Saya ulang balik. Sebab ayat dia west of south. So kita start daripada south. Kita okay, started the same initial. Okay, ada satu lagi pemain lain. Ni pemain baru. Pemain apa panggil yang baru tu? Amatur. Oh, okay. So pemain amatur tu dia nak main golf. Dia ambil 3 pukulan. Barulah sampai dekat lubang ni. Okay. Lepas tu an expert golf could make the hole in the single displacement. So dia kata satu pemain golf expert dia start dekat sini juga. Dia buat satu pukulan saja terus masuk lubang. So dia nak this displacement. Soalan dia nak this displacement. Saya lukis dengan warna hijau lah. Apa tu? Ada bunyi WhatsApp. Alright. Okay, dia nak this one. So you nak warna hijau ni. This is your resultant. So this is the type of your exam question. Dia tak ada soalan direct. Dia akan pusing-pusing-pusing. Dia suruh you all faham soalan tu sendiri. Okay. So macam mana nak cari resultant? Kita guna komponen. Apa benda lagi tu? Okay. So kita akan guna yang komponen. So you will have X component dan juga Y
component. So untuk D1, you can see your D1 here, it is upward. Okay, dia upward, dia hanya ada dekat paksi Y sahaja. So it is said that dia hanya ada dekat sini. Since dia ke atas, dia adalah positif. Berapa value dia? Value dia adalah 4.02. So dekat X component dia 0. Alright, untuk D2. Kalau kita tengok D2 is something like this. So this is your dx, d2x, this is your d2y. Okay. Okay. So your d2x is positive, d2y pun positif juga. So your x should be 2.02 cos 45. Ni kan sudut dia 45 kan. So kat sini pun dia akan dapat, awak akan dapat 2.02 sin 45. Okay. Alright. Untuk D3. Okay. Untuk D3 you have something like this. Okay. This is your D3y. This is your D3x. Okay, so D3x you adalah negatif. D3. Negatif. D3y pun negatif. Sebab D3x ke kiri, D3y ke bawah. Okay, sudut yang dibagi adalah here. Sudut here. Tapi saya tak nak sudut di sini. Saya kata saya nak dia bertangkup dengan paksi X. So saya nak sudut kat sini. Berapa sudut sini? 60. So 60. So you will have kat sini D3 is 1.2 cos 30 and kat sini you akan dapat 1.2 sin 30 pula 60. Sin 60. Okay, you can use 30 but kalau awak guna 30 tu kat sini akan jadi sin 30. Kat sini akan jadi cos 30. Okay. Sebabkan saya nak guna X komponen semua cos, saya nak guna Y komponen semua sin, so saya tak nak guna yang 30, saya nak guna yang 60. Alright, so kita pun tambah. Tambah, dapat 45, tolak 1.2, cos 60. So here saya dapat 0.8, 0.823. Okay, dekat Y komponen 4.02 tambah 2.02 sin 45 tolak 1.2 sin 60. So here dapat 4.409. Alright, so kita nak R kan? R tu dia akan dapat, you will have R is equal to Rx square, dia punya displacement, dan Ry square, square root. Okay, so here awak akan dapat 0.823 square tambah dengan 4.409 square. Okay. Square root 0.823 square tambah 4.409 square. So you will have here 4.485 meter ke apa? Meter. Meter. And then kita nak cari dia punya direction pula. Tangent minus 1, you punya paksi Y, RYU bahagi dengan RX 0.823. Shift tangent 4.409 bahagi dengan 0.823. So you will have here something like 79.4 degree. 79.4 degree. Apa lagi? Apa lagi? Above X-axis. X-axis. Ya ke above x-axis? Above apa? Sebelum x-axis? Positif Positif. x-axis. Positif x-axis. Okay. 79.4 above positive x-axis. Sebab direction dia kalau you tengok dia macam ni kan. So your angle is here. Dia atas daripada positive x-axis. Okay. Ada soalan? Madam, kalau guna cara yang lukisan yang guna pembaris dengan guna protektor untuk ukur dia punya magnitude dan direction.
Boleh, sebabnya kat sini dia tak bagi tahu kan nak komponen ataupun geometrical kan. So boleh je, tak ada masalah. Cuma kita nak cara yang mudah kan. Cara mudah adalah by component. So kita guna component. Alright, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, use the graphical method. Okay. Alright. Kita tengok dulu soalan. Dia kata a man is in a maze, make 3 consecutive displacement. His first displacement is 7.30 meter westward. So ke kanan, kiri. Kiri, depan, belakang. Atas, bawah. West ke mana? Kiri. Kiri kan? Kiri. West ke kiri. So yang ni kita letak dia sebagai D1. Okay, sebanyak 7.30 meter. Alright, and then the second is 20 meter northward. So ke? Atas. Atas. So ada ke atas. So this is D2 which is 20. Alright, lepas tu dia kata at the end of his third displacement, he is back to where he start. Maksudnya dia daripada sini, dia patah balik ke tempat yang dia start ni. Tempat dia start ni. So this is your resultant ataupun kita letak D3 pun tak ada masalah. So dia nak use the graphical method to find the magnitude and the direction of this third displacement. Using awak punya protector dan juga pembaris. What? Cara dia. Okay, it's okay. Saya tak ada protector. Saya guna this one. Allah. Saya guna biasa je. Alright, now kita tengok. Apa ni? Saya nak motor. Malu saya. Tiba ada foto pula. Okay. Tadi dia bagi awak punya pencil connected pula. D1 bersamaan dengan 7 berapa tadi? 7.3. 7.3. Sorry, anak panah ni salah. Panah ke sana. And you have D2 ke atas which is 20. cm ke meter? Meter kan? Per meter. Lepas tu kita nak cari resultant here. D3. Okay? Alright. Ni senang je sebabnya dia dalam keadaan yang straight line macam tu dekat atas paksi je. Paksi X dengan paksi Y. Saya ambil kat sini 1 cm bersamaan dengan sorry. Okay. 1 cm bersamaan dengan 2 meter. Saya ambil macam tu. 1 cm bersamaan dengan 2 meter. So D1 awak ni, awak nak cari this is meter kan. Awak nak cari dia dalam scale awak. Scale ni kena tulis 7.3. 7.3, this is D1. 7.3 meter. Kita nak tukarkan kepada kita punya scale. Kita nak tukar kita punya scale bukan kita nak tukar dalam cm. Kalau kita nak tukar dalam cm, dia akan jadi 730. Tapi kita nak tukar dalam kita punya scale. So scale kita adalah 1 cm bersamaan dengan 2 meter. So this is kita punya scale. So now, D1 awak, kalau kita nak lukis, kita kena lukis dia sebanyak 3.65 cm. Right, boleh faham Saya nak tukar scale bukan saya nak tukar kepada cm. So D2 saya bersamaan dengan 20 meter. Nak tukar dalam scale, saya akan dapat saya punya panjang D2 saya bersamaan dengan 10 cm. Saya ambil pembaris. Saya ambil pembaris. Saya letak dia dekat bawah ni. Saya nak ukur dia. Oh sorry. Ruler. Okay. Saya ambil dia. Saya nak ukur dia sebanyak 3.6. 3.65 macam
kita tak boleh nak baca kan. So, paling dekat kita boleh baca kat sini adalah 3.6. Saya ambil pembaris, saya lukis dia sebanyak 3.6. So dia kat sini. Allah. Okay. Macam ni dululah. Okay, larikan dia. Saya nak ukur dia sebanyak 3.6. Somewhere here to here. So saya ukur dia sebanyak 3.6 cm. So this is my D1. So D1 awak kena lukis, D1 awak kena tulis dan anak panah ni pun awak kena tulis, kena lukis. Yang bacaan ni tak perlu. Bacaan ni tak perlu pun. Right, so kita ambil pula yang paksi Y which is kita nak ukur dia sebanyak 10 cm. Kita letak dia dekat sini. Oi. Pusing saya punya pembaris. Saya tak ada jangka sudut. Jangka sudut saya dekat office. Okay. Saya nak ukur dekat paksi Y ni sebanyak 10 cm bermula dekat kepala dia ni. Bermula dekat sini dekat kepala awak punya D1. Sebanyak 10 cm. Saya ukur ni dia jadi 10 cm. Sampai sini. Okay. Okay, so this is your D2. Sebanyak 10 cm saya ukur dia 10 cm Oi. 10 cm untuk D2. Okay. And then yang seterusnya sebab ni saya guna tips to tail. Tips to tail. Saya ambil dekat kepala D2 ni. Sambungkan dekat ekor D1. Saya ambil dekat ekor D2, dekat kepala D2, sambungkan dekat ekor D1. So, dia punya direction is dekat kepala D2 ni akan jadi ekor resultant. Okay, ekor resultant. Dia punya kepala dekat bawah ni, dekat ekor D1. Dekat ekor D1, this one. So, this is your D3. Boleh faham? Okay, kepala dia adalah dekat ending ni. Okay, so kita ambil pembaris, kita ukur berapa panjang D3 awak ni. So D3 saya, panjang saya lebih kurang 10.6, 10.7. Okay, D3 saya lebih kurang 10.7 cm. Okay, saya dah dapat 10 dalam scale. Saya nak tukar kepada ukuran sebenar. So saya darab dengan saya punya scale ni. Since dia daripada cm, so cm dekat bawah. Dan scale asal saya 2 meter. So 10.7 darab 2, saya akan dapat dia sebanyak 21.4 meter. Okay, ada soalan? Okay. Alright. Okay, next. Kita nak cari sudut. Kita letak your paksi X dekat ekor dia. Kita kena baca sudut daripada ekor dia. Kita letak dia lebih kurang macam tu. Kan? This is your paksi X untuk bacaan sudut untuk D3. Okay, D3. So kita nak baca sudut di sini. Awak pun letak awak punya protector. Awak letak protector kat sini. Macam tu. Awak baca berapa sudut dia ni. Kalau based on saya punya pembaris ni, bila saya buat dia tadi, saya lukis tadi, dia menunjukkan sudut ni adalah 70 degree. Sudut ni adalah 70 degree. So saya bagi tahulah. Theta bersamaan dengan 70 degree lagi. Apa perlu saya tulis? Below positive positive x axis. So macam ni lah cara awak nak jawab awak punya graphical method. Kalau dia tak bagi tahu nak guna tips to tail atau tail to tail, pilihlah yang mana memudahkan awak. Kalau bagi saya, memudahkan saya this one lah. Tips to tail lah. Right? Madam, macam mana mau tentukan dia daripada hujung D2 ke D1 ataupun dari awal D1 ke hujung D2? Sebab kalau dalam nota dia cakap daripada ekor D1 ke tips D2. Kita nak tentukan, kita tengok pada soalan. Okay, tengok soalan balik. Dia kata at the end of his third displacement,
he is back to where he start. So dia jalan daripada D1, dia jalan daripada D1 pergi sini. Lepas tu dia pergi daripada D2. Okay, daripada point ni dia patah balik. So this one is initial. This one is dia punya final. Okay, faham? Okay, kalau macam soalan tadi, dia lain sikit. Dia kata, kalau macam ni dia kata, dia start, okay, starting at the same initial point. So here is your initial. Okay, lepas tu make the hole in what single displacement. So this is your final, right? That's why dia punya anak panah daripada ekor D1 pergi ke kepala D3 ni. Kita kena tengok pada soalan awak punya direction. Okay? Boleh? So dia tak ada tips. Tips dia adalah, dia tak ada shortcut. Tips dia adalah kena rajin buat exercise. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Hari ni kita buat exercise je lah. Hari nanti kita try tengok yang lain. Okay, 3. Oops. Okay, soalan nombor 3 dia kata 1 cubic centimeter of water has mass of 1 times 10 to power of negative 3 kg. So, dia bagi kat sini 1 cm cube water bersamaan dengan 1 darab 10 negatif 3 kg. Okay, dia dah bagi kat sini. Alright. Okay. Ni untuk water saja. Jangan guna untuk benda lain pula. Dia bagi untuk water saja. Kalau untuk bahan lain, 1 cm cube dia mungkin berat dia berbeza. So this is for water only. And dia kata determine the mass of 1 meter cube of water. So A dia nak 1 meter cube berapa? So your A should be 1 meter cube. Okay. Kita nak tukarkan dia kepada kg. So first thing awak kena tukar 1 meter cube kepada cm. So awak dapat, okay. Ni saya nak ingatkan balik macam mana nak tukar meter cube. So 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Betul? Okay. Sekarang ni kita nak cube. Kita nak meter cube. So kita cubekan kedua-dua belah. Okay, so awak akan dapat 1 meter cube bersamaan dengan 100 cube cm cube. Boleh terima? Okay, boleh terima? Ataupun you can have something like this. 1 cm cube bersamaan dengan 1 darab C adalah 10 kuasa negatif 2. Dan kat sini kita kena cubekan dia. Meter cube. So you will have 1 cm cube bersamaan dengan 1 darab 10 negatif 6 meter cube. Mana-mana you boleh guna either one. Yang ni pun boleh guna, yang ni pun boleh guna. Mana-mana yang you rasa sesuai. So saya nak guna yang atas tu. Saya akan letak 1 meter cube kat bawah. Dan 100 cube cm 3. Betul lah. So sama dengan 1 darab 100 kuasa 3. Baik, ni salah ni. Sekejap. Oh betul lah. So you akan dapat dia sebanyak, alamak. Jadi E pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 darab 10 kuasa 6 cm cube. Betul tak? Dapat betul? Sama? Betul. Sama dengan saya? Sama. Okey, so dah dapat meter cube ni, kita nak tukarkan dia, sebenarnya boleh je sama kat sebelah ni. Kita nak tukarkan dia kepada kg. So kita darab dengan yang atas ni. Okay, darab dengan which is 1 cm cube awak bersamaan dengan 1 darab 10 negatif 3 kg. So this one darab dengan 1 negatif 3. Dapat 1000
kg. So 1 meter cube bersamaan dengan 1000 kg. Boleh terima? Okay. So this one is your new conversion. New conversion. 1 meter cube bersamaan dengan 1000 kg. Kita tengok yang kedua. Dia kata yang kedua, dia cakap kat sini, assuming biological substance are 100% water, estimate the mass of a spherical cell with a diameter of 1 times 10 to the power of mu m. So dia punya diameter, this is your biological substance, awak punya sel, dia punya diameter adalah bersamaan dengan 1.0 mu m. Okey. Kita nak dalam bentuk volume. Volume for sphere is equal to, apa ingat? Volume for sphere. 4/3 pi r. Pi r? R Kuasa 3. Kuasa 3. Okay, so dia nak r kuasa 3. Sekarang ni, awak ada your diameter, your given adalah diameter. So nak cari radius sama dengan radius bahagi jari bahagi 2. Dibagi 2. Bahagi 2. 1.0 mu bahagi 2. So dapat dia punya radius. So kita masukkan dalam equation ni. 4.3 pi. Mu berapa? Mu berapa kita convertkan terus dalam meter. Senang. Lepas ni tak payah nak convert dah. 1 darab 10 kuasa negatif 6. 6 bahagi 2 kuasa 3. So 4/3 darab dengan 1 negatif 6 bahagi 2 kuasa 3. Kita tinggal pi. Okay, so saya dapat kat sini 5.24 darab 10 negatif 19 meter cube. Kita nak cari dia dalam gram. So kita darab dengan kita ambil conversion yang baru ni. Tak perlulah kita tukar this one dalam cm kan. Tak perlu tukar this one dalam cm. Kita terus ambil conversion baru yang kita jumpa tadi. Kita darab dengan 1000 kg bahagi dengan 1 meter cube. So meter cube boleh potong. Yang ini kita darab dengan 1000. So you will have your mass for this one. Dia punya mass. This one is, dia nak mass kan. Mass dia bersamaan dengan 5.23 darab 10 negatif 16 kg. Boleh terima? boleh. Alright. Okay, yang C. C tu step dia sama. Sebab dia kata assuming biological substance are 100% water. Estimate the mass of human kidney. Takes a kidney to be roughly 4 cm. So dia bagi kat sini radius dia adalah 4 cm. So step dia sama sebiji. Okay, jawapan dia adalah mana jawapannya? So C. Okay, jawapan dia kat sini awak punya mass bersamaan dengan 0.268 kg. So siapa yang buat boleh semak. Sama je. Alright. Now kita tengok yang D. Madam, berapa madam jawapan dia? 0.268 kg. 0.628. 268. Tu saya dah tulis dah tu. Okay, yang ketiga dia kata assuming a biological substance 100% water, estimate the mass of a fly. You ada fly. Dia kata awak punya fly ni bentuk silinder. Macam mana ni? Fly ada sayap kan? Kejut. Kelakar lah dia punya ni. So fly awak bentuk silinder. So dia kata silinder ni diameter dia bersamaan 2 mm. Dan awak punya long ni 4
mm. So volume for cylinder is, siapa dah buat? So volume for cylinder adalah R square T. sorry? Pi R square T. R square. Height lah. T tu height kan? Yeah. So height dia. So this is height, this is R. Masukkan dalam equation. R awak adalah 2 darab milimeter is 10 negatif 3. Kita square kan? Kita darab dengan 4 darab 10 negatif 3. Kita tukar terus dalam meter. Senang, kita tak payah nak convert dah lepas ni. So you will have, your answer is 2 darab 10 kuasa negatif. Kuasa negatif 3 square darab dengan 4 darab 10 negatif 3. So you will have here something like 5.03 darab 10 negatif 8 meter cube. Kita nak dia punya mass. Mass is 5.03 darab 10 negatif 8 meter cube. Kita darab dengan unit conversion kita tadi. kg bahagi dengan 1 meter cube. So darab 1000. We'll get 5.03 darab 10 negatif 5 kg. Okay, boleh terima? Okay, ingat unit conversion 1 meter cube bersamaan 1000 kg ini adalah untuk water sahaja. Untuk air sahaja. Okay. Okay, untuk soalan nombor 4. Nombor 4 ni, dia kata awak ada pokok. So this is your pokok, right? Dan dia kata horizontal distance of 40 meter daripada bawah ni. Jarak dia adalah 41 meter. The angle of elevation to the top of the tree, angle of elevation macam ni kan? So this is awak punya angle of elevation, which is 32 degree. Dia nak cari how tall is the tree. So kita nak guna apa? Kita ada this one. This is your X, this is your Y, this is your angle. Kita guna tan, sin, cos, tangent. Kita nak height ni, tangent Y bahagi X. So this is your apa ni? So tangent theta bersamaan dengan Y bahagi X. So sekarang ni theta awak adalah 32. Yang awak nak cari adalah Y dan awak punya X is 41. So your H should be 41 tangent 32. Alright, so kat sini height awak adalah 25.61 meter. Betul tak? Okay, betul. Alright, the last one. The last one, dia kata kat sini, find the polar coordinate corresponding to a point located at 5.71 and 12.21 in Cartesian coordinate. So your Cartesian coordinate adalah your paksi X, paksi Y itulah. So this is your paksi Y, this is your paksi X. So your point is somewhere like here, negative 5.71. Sini adalah 12.26. So your point is somewhere here lah. It is somewhere here, macam ni. So this is your vector. This is your point, which is this point lah. Awak nak dia dalam polar coordinate. So polar coordinate, dia adalah dalam bentuk macam ni. R, dia punya panjang, this one, panjang ni berapa. Okay, dan dia dalam theta. Okay, theta ni, dia adalah angle from positive x-axis counter clockwise. This is for theta untuk polar coordinate, right? Okay, so here if you find your R is equal to x square tambah y square, square root. Okay, x square awak tengok kalau saya tulis equation tu, maksudnya dalam exam pun awak kena juga tulis equation. Kalau saya skip equation tu, maksudnya dalam exam you can skip the equation.
Alright. So dekat sini X square awak adalah negatif 5.71 square tambah dengan 12.26 square root. Okay. Negatif 5.71 square tambah dengan 12.26 square. Kita square rootkan dia, awak akan dapat awak punya R bersamaan 13.52. Kat sini dia tak letak unit, so awak letaklah unit. Macam tu je. Okay. So your theta is equal to tangent minus 1, your y bahagi dengan your x. Shift tangent 12.26 bahagi dengan negatif 5.72. Okay, so here is negatif 65.02. Negatif 65.02 adalah di sini. Kat sini. 65.02 here. Since dia nak angle from positive x axis counterclockwise. So you need to start from your here, positive x axis here. Awak kena cari sudut. Oh, dia jadi straight pula. Here, awak kena cari sudut kat sini. Which means awak kena buat apa? Kena buat apa sekarang? 180 kita tolak dengan 65.02. So you will get here 114.98. So your polar coordinate sekarang adalah 13.52 unit, 114.98 degree. This is your polar coordinate.